Assalamualaikum dan salam syaraku sayang, bersama saya Alfairez Jumurin. Tumpuan berita. Kerajaan Sarawak dan Pusat telah memperuntukkan sebanyak 48 bilion ringgit bagi melaksanakan pelbagai projek infrastruktur di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata adalah penting bagi setiap projek dilaksanakan dengan cekap dan mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Beliau yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan MIPD mahu semua agensi di bawah kementeriannya melihat perkara tersebut untuk mewujudkan kerjasama lebih sebagai satu pasukan bagi memastikan semua projek pembangunan berjaya disiapkan. Bercakap semasa Majlis Serah Terima Tugas Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak di Kuching pada Rabu, tambahnya kejayaan menyiapkan projek pembangunan penting bagi membantu Sarawak mencapai visi rakyat berpendapatan tinggi menjelang 2030. Pada majlis tersebut, Dato' Amar Douglas menyerahkan tugas rasmi Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan kepada Datuk Majang Renggi dan Aidil Lariwu. Beliau turut menyerahkan tugas rasmi kepada mantan Menteri Muda Kementerian itu, Datuk Julaihi Narawi yang dilantik sebagai Menteri Utiliti dan Telekomunikasi. Dalam pada itu, Dato' Amar Douglas mengingatkan pegawai agensinya bahawa rakyat dan kerajaan menaruh harapan tinggi kepada kementerian dalam melaksanakan semua projek yang telah diluluskan, terutamanya selepas rakyat memberi sokongan yang kuat semasa pilihan raya baru-baru ini. Ujarnya peruntukan projek yang telah diluluskan perlu dimanfaatkan dengan sebaiknya yang juga turut membantu pertumbuhan ekonomi di mana Ketua Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg telah menyatakan harapan Sarawak dapat mencatatkan pertumbuhan ekonomi 8% setiap tahun selepas 2030. Laporan selanjutnya, selepas tertangguh selama 2 tahun akibat penularan wabak COVID-19, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Sarawak kembali menganjurkan program Sejambak Kasih untuk menyantuni masyarakat yang memerlukan. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Masyarakat Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, program Signature anjuran Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Sarawak itu diadakan setiap tahun, setiap kali menjelang sambutan perayaan. Setiap musim perayaan, Jabatan Kebajikan Masyarakat akan mengadakan program yang menjadi signature program Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sarawak, dipanggil Sejambak Kasih sepenuh musim perayaan. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Sejambak Kasih Tahun Baru Cina 2022 yang diadakan di Hotel Dynasty Miri pada Rabu. Seramai 695 penerima berbangsa Cina di bahagian Miri menerima peruntukan daripada JKM Sarawak dengan jumlah keseluruhan RM268,050. Daripada jumlah tersebut, seramai 100 orang penerima menerima hamper bernilai RM150, sumbangan Hotel Dynasty dan wang tunai RM100. Manakala bantuan wang tunai JKM Sarawak kepada 595 orang akan dikreditkan terus ke akaun masing-masing. Seterusnya mengenai gesaan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Julaihi Narawi agar Lembaga Air Kuching KWB menambah baik perkhidmatannya dengan menggunakan teknologi digital. Menurut beliau, dengan jangkaan pengguna yang semakin meningkat, KWB harus meningkatkan kualiti dan kecekapan penyampaian perkhidmatannya terhadap pengguna. Tegasnya melengkapkan kaki tangan dengan kecekapan yang diperlukan perlu untuk mengelak ketidakpadanan permintaan dan perkhidmatan. Ditemui selepas melakukan lawatan ke Lembaga Air Kuching pada Selasa, beliau menambah beberapa industri elektronik di zon perindustrian bebas akan mengembangkan operasi dalam masa terdekat sekaligus memerlukan permintaan tambahan anggaran 21 juta liter air sehari MLD menjelang akhir tahun. Justru beliau berharap KWB melaksanakan projek-projek di atas dengan berkesan dan tepat pada masanya untuk mengelakkan sebarang kekurangan bekalan air pada masa hadapan. Perkembangan seterusnya di Semop, kawasan Pulau Bruit berpotensi besar untuk menjadi pusat pengeluaran makanan ataupun food basket. Demikian menurut Menteri Muda Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan Unit Komunikasi Awam UKAS Datuk Abdullah Saidul. Justru beliau berharap kerajaan Sarawak yang baru mendapat mandat besar daripada rakyat akan terus memberikan perhatian dan belanjawan yang besar untuk memperkasakan warga tani dan nelayan tempatan. Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semop menjelaskan dengan memperkasakan warga nelayan dan warga tani dapat mengurangkan kebergantungan Sarawak terhadap barang makanan import dan sebagainya. Saya rasa Pulau Bruit memiliki potensi yang besar untuk menjadi pusat bekalan makanan ataupun food basket, dan saya harap kerajaan negeri Sarawak yang baru mendapat mandat besar daripada rakyat akan terus memberi perhatian
dan belanjawan yang besar untuk warga tempatan, bukan hanya di Pulau Bruit, di mana sahaja di negeri Sarawak, kerana saya rasa dengan memperkasakan peranan nelayan dan petani, saya rasa kita akan dapat mengurangkan penggantungan barang makanan import dan sebagainya. Dato' Abdullah berkata demikian ketika ditemu ramah UKAS pada majlis penutupan program jangkauan Komuniti Pertanian Agricorp Pulau Bruit di Dewan Masyarakat Kampung Terkajong pada Rabu. Menjelas lanjut, beliau berkata sebanyak 1.5 juta ringgit bantuan input pertanian yang merupakan peruntukan tahun 2020 dan 2021 disalurkan kepada 290 peserta terlibat. Terima kasih kepada Jabatan Pertanian Bahagian dan Daerah kerana mengajarkan program AFF ini, Agrocorp, di mana melibatkan pada 2 tahun yang lepas melibatkan 290 peserta yang menerima berbagai bantuan input, bantuan pertanian dan sebagainya, yang melibatkan jumlah peruntukan 1.5 juta ringgit. Tapi peruntukan ini adalah untuk tahun 20 dan 21. Dan saya harap program sebegini akan dapat diteruskan dengan peruntukan yang lebih besar. Dalam program tersebut, Dato' Abdullah turut menyampaikan peruntukan projek kecil luar bandar MRP berjumlah keseluruhan RM66,800. Senarai penerima peruntukan seperti tertera. Manakala di Miri, Sarawak Skill telah menganjurkan program kemahiran Arduino di Hotel Imperial Miri yang dirasmikan Menteri Muda, Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan II, Dr. Ripin Lamat. Semasa berucap, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lambir itu berkata Sarawak masih ketandusan pekerja mahir dalam bidang teknologi robotik otomotif. Program ini saya lihat turut secara tidak langsung dapat membantu para peserta untuk mengembangkan idea serta kemahiran di dalam inovasi dan penggunaan sensor sejajar dengan impian kerajaan ke arah revolusi perindustrian 4.0 yang memfokuskan kepada sektor pembuatan. Sebanyak 14 buah sekolah menengah di sekitar daerah Miri, Subis dan Baram mengambil bahagian dalam program bertemakan It's Not About Ideas, It's About Making Ideas Happen. Diadakan selama 2 hari, program kemahiran Arduino bertujuan memberikan pendedahan kepada pelajar mengenai penggunaan sensor dan motor untuk mencipta sistem otomasi selain memupuk minat pelajar dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Laporan diteruskan di Bintulu. Kerajaan Sarawak menerusi Jabatan Pengairan dan Saliran DID Sarawak telah membina benteng bagi menghalang air Sungai Sibiu melimpah masuk ke kawasan perumahan sekiranya berlaku hujan lebat. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana bahagian JPBB Bintulu, Datuk Jack Aman Luat, menerusi kenyataan media pada Selasa berkata, pembinaan benteng ini diyakini mampu mengurangkan risiko banjir kilat. Bagi Kampung Kemunting, projek improvement to Sungai Sebab at Kampung Kemunting yang kini sedang dalam pembinaan diyakini mampu mengurangkan risiko banjir jika projek ini siap sepenuhnya kelak. Terdahulu, beliau bersama Ketua Polis Daerah Bintulu, Superintendent Zulkifli Zuhaili dan beberapa agensi di bawah JPBB Bintulu telah mengadakan lawatan ke Gem Park dan Kampung Kemunting yang dilanda banjir kilat pada Isnin. Mengulas lanjut, Datuk Jack Aman yang juga residen bahagian Bintulu memaklumkan pihaknya kini telah bersiap sedia menghadapi sebarang bencana banjir pada musim tengkujuh atau monsun timur laut. Semua agensi di setiap daerah juga telah diarahkan untuk bersiap sedia digerakkan pada bila-bila masa. Sejumlah 27 pusat pemindahan sementara PPS dan 3 buah pengkalan hadapan dalam siap siaga dan akan diselaraskan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bahagian Bintulu termasuk kelengkapan dan bekalan yang diperlukan. Justru orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa berwaspada, terutamanya mereka yang berada di kawasan rendah dan mudah dinaiki air serta bersedia untuk berpindah segera ke PPS jika diarahkan berbuat demikian.
Perkembangan seterusnya, perniagaan warisan kesenian tradisional mempunyai potensi untuk menarik minat penduduk di Sarawak khususnya. Ini kerana trend masyarakat terkini terutama golongan belia mula beralih kepada fashion tradisional, contemporary dan ia juga menjadi pilihan utama golongan pengantin kaum Iban di Sarawak. Wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS berpeluang menemu ramah pengasas Lulong Ilosha Borneo Handicraft Collection. Lulong Batu berkata perniagaan tersebut telah membantu ibu tunggal sepertinya menjana pendapatan kerana ia semakin mendapat permintaan dari masyarakat. Sebab penemu aku muka kedai atau bisnes berkata oleh nambah ke penatai pemisik ngagai ruang bilik kedai lebih ke inai tunggal bakaku. Jadi barang bisa dijual bak kedai kami hanya semua jenis kelap tangan termasuk set ngepan bidayu, set ngepan Iban, set ngepan orang ulu, atau set lembawang. Jadi siapa-siapa ke bisa bergigak ke terban pakaian tradisional atau ke barang kelap tangan atau ke set ngepan atau datang ngagai kedai kami hanya kedai Lulong Ilosha Handicraft Collection Balot 10 tingkat 1 bangunan Medan Niaga HDC Seriaman. Jadi dulu hati aku lebih ngagai semua ini tunggal ke luar dia. Ngarap ke kita oleh ngambil peluang berkata kena nambah ke penatai pemisik ngagai ruang bilik kita ya. Terima kasih. Sementara itu, anak Lulong Aliwin Kilarni Rentap berkata sejak perniagaan kedai mereka beroperasi dan diuruskan, ramai pelanggan yang datang di samping menempah produk mereka secara atas talian. Okey, pada pendapat saya sepanjang kedai ini dibuka dan diuruskan, ramai pelanggan datang, tidak kurang juga pelanggan yang memesan secara online maupun secara awal yang datang ke kedai ini membeli segala aksesori dan juga pakaian tradisional ini. Hal ini kerana pada waktu sekarang memang agak payah untuk masyarakat mencari dan membeli barang-barangan seperti ini kerana cara pembuatannya juga memakan masa dan mempunyai alat khas untuk aksesori, terutamanya aksesori ngepan Iban. Saya rasa melalui berjualan seperti ini juga kita dapat mengekalkan tradisi dan warisan kita di Sarawak. Seorang pelanggan yang sempat ditemui, Ferdinand Serra, berkata beliau cukup tertarik dengan produk dijual di Lulong Ilosha Borneo Handicraft Collection dan harganya juga amat berpatutan. Pada pandangan saya, dengan membeli belah di kedai ini sangat bagus dan sangat berpatutan lah, sebab mudah untuk mencari barangan seperti kraft tangan dan full set pakaian tradisional seperti ngepan Iban, bidayo, orang ulu dan banyak lagi. Dan ia juga mudah untuk didapatkan dan juga digunakan lagi-lagi semasa ada perayaan Tahun Baru, Hari Kawai dan lain-lain lah. So, nang the best. Beralih ke laporan COVID-19, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan medianya pada Rabu memaklumkan sebanyak 21 kes positif baru COVID-19 telah dilaporkan di 7 daerah di Sarawak, menjadikan jumlah kumulatifnya setakat ini sebanyak 252,646 kes. Daripada jumlah itu, 15 kes adalah dalam kategori klinikal 1, manakala 5 kes kategori klinikal 2 dan 1 kes dalam kategori klinikal 5. Daerah-daerah yang dikesan adalah seperti tertera. Dalam pada itu, turut dilaporkan sebanyak 8 notis kompaun dikeluarkan Polis Diraja Malaysia PDRM di Kuching atas kesalahan gagal mencatat kehadiran serta mengimbas QR Code MySejahtera sebelum memasuki premis. Sekian edisi tengah hari bersama saya Alfairis Jemurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sentiasa waspada di mana jua anda berada, lindungi diri, lindung semua. Salam UKAS.